Rafizi bengang, amanah DAP punca, PKR selalu dikecam. Pak Wan beri petunjuk bahawa keluar dari Bersatu. Tun M tak puas hati, isu batu putih lagi penting dari isu Najib. Hairan, kenapa Tun tak pertahankan batu putih walaupun ada bukti? Bapa lockdown, punca keuangan negara kritikal? Naib Presiden PKR Rafizi Ramli membangkitkan perasaan tidak puas hati terhadap kepimpinan amanah dalam isu sikap terhadap Idris Harun dan wakil rakyat kerajaan yang berpaling tada. Dia membandingkan perkara itu dengan desakan amanah dan DAP yang mahu menerima Bersatu dalam pilihan raya umum. Sekarang alasan yang sama digunakan pimpinan amanah. Konon Idris Harun dan lain-lain akan bawa lonjakan di Melaka, kata pemimpin muda PKR yang mengumumkan bersara daripada politik 2 tahun lalu itu. Bagaimanapun, kata Rafizi, pemimpin itu hanya berkokok dalam mesyuarat Pakatan Harapan kerana dalam Pakatan Harapan, parti besar manapun bila menjadi anggota ada undi yang sama. Di luar mereka senyap kerana sudah jadi amalan yang akan kena hentam PKR yang selalu kena jawab di luar, katanya. Rafizi justru berkata sampai masanya Presiden Amanah Muhammad Sabu dan pengerusi Amanah Melaka Adli Zahari pula cuba meyakinkan pendukung Pakatan Harapan di luar kod belah mana kemasukan kata-kata politik akan memberi lonjakan yang boleh memenangkan Pakatan Harapan di Melaka. Ini hujah kuat berdegar-degar dalam mesyuarat Pakatan Harapan, tapi tidak cukup berdegar-degar di luar. Kalau saya kena sekali cukuplah. Sampai mati saya takkan lupa pengajaran itu. Sebab kalau kena 2-3 kali atas kesilapan sama, namanya kurang cerdik, katanya yang menggunakan emoji ketawa. Timbalan Presiden Amanah Salahuddin Ayub berkata, pengalaman 40 tahunnya dalam kerjasama politik mengajarnya bahawa sikap suka berbunyi setelah sesuatu keputusan telah dibuat secara bersama adalah sesuatu yang tidak boleh diterima. Dalam mesyuarat kepimpinan tertinggi boleh menyuarakan pandangan, kita boleh tak berpuas hati, tapi selepas keputusan dibuat, kita tak boleh kata, oh, dulu aku dah kata ini silap. Ini bukan satu disiplin yang kita terima dalam berkawan, kata ahli parlimen pula itu ketika dihubungi. Pengarah komunikasi amanah Khalid Samad pula tidak melihat ada keperluan untuk memberi maklum balas kepada Rafizi. Maaf, ini bukan masalah kami. Soal dia serang amanah itu hak dia. Kami tak perlu respons padanya, katanya lagi. Bekas Menteri Muhammad Rezwan Muhammad Yusof, salah seorang ahli awal Bersatu, menjifatkan bahawa partinya sudah berubah wajah. Rezwan mendedahkan bahawa dia akan membuat pengumuman bulan depan, sehari selepas penamaan calon pilihan raya negeri Melaka. Namun dia menafikan ia berkaitan dengan spekulasi bahawa dia akan bertukar parti. Kita tunggu siri kedua. Kalau nak tunggu November ini, saya akan berbaju Melayu bersamping dengan warna apa yang saya umumkan nantilah, katanya di Petik Melaka hari ini, media rasmi kerajaan negeri. Rezwan yang lebih dikenali sebagai Pak Wan sebelum ini mengkritik pengurusan kerajaan Muhyiddin Yassin terhadap wabak penyakit berbahaya ketika menjadi menteri di Jabatan Perdana Menteri yang bertanggungjawab dalam tugas-tugas khas. Ramai orang yang bertanya, Pak Wan sepatutnya orang yang membawa arus kebangkitan, perjuangan, tapi saya tak boleh laungkan itu lagi sebab saya sebut Bersatu telah berubah wajah. Ramai yang bertanya, kenapa orang yang masuk Bersatu kemudiannya ke depan? Saya tak tahu, dinamik Bersatu mungkin berbeza. Saya tak tahu sebab saya pun tak terlibat dalam menguruskan pilihan raya negeri Melaka, katanya dipetik sebagai berkata. Dia pernah menjadi Ketua Bersatu Melaka tetapi berdepan tentangan daripada ahli akar umbi berhubung gaya kepimpinannya. Jawatan itu diserahkan kepada Muhammad Rafiq Naiza Muhyiddin. Sejak itu Rezwan berkata dia tidak tahu banyak perkara tentang apa yang berlaku dalam Bersatu Melaka. Selepas itu saya tak tahu, saya tak terlibat dengan pengurusan. Saya pun tidak dipanggil walaupun saya ex officio di bahagian Alu Gajah dan bendahari Alu Gajah. Saya tidak melibatkan diri luahnya. Rezwan yang merupakan ahli parlimen Alu Gajah berkata dia kekal konsisten dengan akar Bersatu. Saya sebutkan Bersatu telah berubah wajah. Kalau perlu, saya masuk dalam kelompok untuk memperjuangkan perjuangan kita. Saya tak lari dari konsistensi saya. Saya tetap perjuangkan perjuangan asal Bersatu. Macam saya sendiri berfikir ke mana Bersatu ini nak pergi sebab kepala saya masih mengatakan Bersatu dahulu adalah bersama Tun Dr. Mahathir Mohamad, Muhyiddin dan Mukris Mahathir. Katanya lagi, Bersatu telah memecat Mahathir dan Mukris selepas mereka menentang usaha Muhyiddin untuk membentuk pakatan dengan UMNO. Mahathir dan Mukris sejak itu telah membentuk Pejuang. Rezwan selama ini dispekulasi mempertimbangkan untuk menyertai kumpulan Mahathir selepas Mahathir dipecat, tetapi akhirnya tidak berlaku.
Dr. Mahathir Mohamad mengkritik keputusan Perdana Menteri Ismail Sabri Yaakob menubuhkan jawatan kuasa khas bagi menyemak semula permohonan semakan dan pentafsiran dalam kes Pulau Batu Putih di Mahkamah Keadilan Antarabangsa. Mahathir sekali lagi menegaskan Malaysia terikat dengan keputusan ICJ yang menurutnya muktamad. Bila negara lain kata kita ada Perdana Menteri penyamun sehingga digelar kleptokrasi, itu tidak jadi isu. Kita curi berbilion, itu bukan isu. Cium tangan dan panggil dia bosku. Bila kita berpegang pada janji berkenaan Batu Putih, ia jadi isu. Sindir Mahathir dalam forum berkaitan status pulau itu. ICJ pada 2008 memutuskan Batu Putih milik Singapura. Kerajaan Pakatan Harapan bawah pentadbiran Mahathir pada 2018 tidak memfailkan semakan kehakiman. Datuk Seri Najib Razak melahirkan rasa terkilan berhubung pembatalan rayuan Malaysia terhadap tuntutan Pulau Batu Putih di Mahkamah Keadilan Antarabangsa. Bekas Perdana Menteri itu berkata beliau hairan dengan sikap Tun Dr. Mahathir Mohamad yang telah membuat keputusan itu secara muktamad sebelum ini. Beliau berkata terdapat klausa dalam statut penghakiman bagi kes itu yang menunjukkan sekiranya terdapat bukti baharu, Malaysia boleh mengemukakannya untuk rayuan. Kita telah dapat sekurang-kurangnya 3 bukti baharu yang jelas dalam kabinet yang saya pengerusikan ketika itu. Rayuan keputusan Pulau Batu Putih itu perlu dilakukan. Yang menjadi pelik 1000 kali pelik, 2 minggu sebelum rayuan ICJ itu, kabinet masa Perdana Menteri ke-7 pengerusikan tarik balik rayuan ke ICJ. Kita dah kalah. Apa salahnya kita teruskan? Boleh jadi kita menang. Siapa tahu? Kalau menang, kedaulatan negara kita terbela. Katanya menjawab celahan Ahli Parlimen PAS Pasir Mas, Ahmad Fadli Syari ketika sesi perbahasan rang undang-undang Belanjawan 2022 di Dewan Rakyat. Najib yang juga Ahli Parlimen Pekan berkata, siasatan perlu dilakukan bagi mengenal pasti mengapa rayuan tersebut ditarik balik hingga menimbulkan rasa terkejut kepada Singapura. Ujarnya beliau tidak faham dengan keputusan kerajaan terdahulu dan jawapan mengenai perkara itu perlu dicari. Pada 23 Mei 2008, ICJ memutuskan Singapura mempunyai hak terhadap Pulau Batu Putih, manakala Pulau Batuan Tengah yang terletak tidak sampai 1 kilometer dari pulau itu milik Malaysia. Selain memutuskan hak milik Tubir Selatan, kira-kira 4 kilometer dari Pulau Batu Putih akan ditentukan mengikut persempadanan perairan negara yang menguasainya. Malaysia memfailkan permohonan semakan pada 2 Februari 2017 dan pada 30 Jun tahun sama memohon supaya mahkamah mentafsirkan penghakimannya berhubung kedaulatan Pulau Batu Putih, Batuan Tengah dan Tubir Selatan yang diputuskan pada 23 Mei 2008. Permohonan semakan itu difailkan berdasarkan penemuan baru Malaysia melalui 3 dokumen penting menunjukkan bahawa pegawai tertinggi Singapura tidak pernah menganggap ia memperoleh kedaulatan terhadap Pulau Batu Putih daripada Johor. 2 daripada dokumen itu yang hanya boleh diakses kepada awam selepas ICJ memberikan penghakimannya juga menunjukkan pegawai tentera laut British mengakui perairan di Pulau Terbabit adalah milik Johor. Bagaimanapun pada 9 Oktober lalu, Kabinet mencapai persetujuan supaya pasukan petugas khas diwujudkan bagi tujuan semakan semula undang-undang berkenaan isu Batu Putih. Sesi perbahasan rang undang-undang berbekalan 2022 oleh Ahli Parlimen Pekan, Datuk Seri Najib Tun Razak dikejutkan dengan sindiran terhadap kerajaan sebelumnya. Antara sindiran tajam beliau dalam perbahasan itu ialah gelaran bapa lockdown Malaysia yang berpunca daripada pentadbiran sebelum ini melaksanakan lockdown separuh masa. Dalam Malaysia pula, lockdown separuh masa antara paling panjang tempohnya dalam dunia yang dilaksanakan oleh bapa lockdown Malaysia dari kerajaan dahulu. Pelaksanaan PKP ini telah menghancurkan keuangan dan kehidupan orang ramai, tetapi kadar jangkitan serta kematian akibat wabak penyakit berbahaya berbanding saiz penduduk adalah tertinggi di ASEAN dan antara tertinggi di dunia bagi tahun ini. Biarpun ada mengaku telah belanja sebanyak 600 bilion ringgit dalam setengah tahun, tetapi kurang memberi manfaat secukupnya kepada kehidupan rakyat. Itulah sebabnya keuangan kerajaan Malaysia berada pada keadaan yang kritikal pada hari ini, katanya dalam sesi perbahasan di Parlimen. Najib berkata beliau mengambil bahagian dalam perbahasan bajet 2022 bukan untuk mencari kesalahan sesiapa, sebaliknya perlu mengakui dan sedar akan kesilapan besar yang telah berlaku dan impak kepada negara serta keuangan kerajaan. Keadaan itu tegasnya menyebabkan kerajaan hari ini terpaksa meminjam begitu banyak dan menangani defisit yang masih tinggi untuk menyediakan bajet perbelanjaan terbesar dalam sejarah. Ternyata jelas, matlamat murni bajet 2022 ini adalah menumpukan kepada golongan terjejas akibat wabak penyakit berbahaya, membantu mereka dan perniagaan untuk berdikari semula. Selain itu, mewujudkan peluang pekerjaan bagi mengurangkan kadar pengangguran dan merancangkan pembangunan ekonomi serta negara pada keseluruhannya, katanya. Beliau mengingatkan kerajaan sekarang bahawa kecekapan pelaksanaan adalah penting.
Sehubungan itu, jangan sekali-kali mengulangi pendekatan sebelum ini apabila ramai yang sepatutnya layak mendapat bantuan tetapi tiba-tiba dinafikan daripada menerima bantuan dengan pelbagai alasan yang tidak munasabah.